Assalamualaikum semua. Kelas 5 Azam. Hari ni kita sambung dengan ubahan bergabung. Sebelum cikgu sambung dengan ubahan bergabung, sebelum ni awak dah ada ubahan langsung dengan ubahan songsang kan? Cikgu dah buat video dua-dua ni. Ubahan langsung tu adalah Y berubah secara langsung dengan X. Contoh ubahan dia selari kan, Y dengan X tu duduk tepi-tepi. Kalau ubahan songsang ni, Y berubah langsung dengan 1 per X. Dia ada per. Songsang dia ada per kat bawah. So yang kita nak belajar hari ni adalah ubahan bergabung. Ubahan bergabung ni, dia berubah, contohnya dia berubah secara langsung dengan X dan secara songsang dengan Z. Contoh. Yang berubah secara langsung dengan X tu duduk atas ni. Berubah langsung dengan X tu duduk atas ni. Kan? Berubah songsang dengan Z tu dah ada ni. Dia ada dua-dua. Ubahan bergabung tu dia termasuk dua-dua. Songsang dengan langsung. So ada atas bawah macam ni. Kalau cikgu bagi contoh Cikgu bagi contoh, Y berubah secara langsung dengan X kuasa M dan berubah secara songsang dengan Z kuasa N. Ni hubungan lah. Hubungan ubahan dia. Tapi cikgu dah explain kat video-video sebelum ni, kalau kita nak kira, kita tak boleh kira yang ada simbol ni kan. Kita kena buat dalam bentuk persamaan. So bila dalam bentuk persamaan, dia ada K. So Y sama dengan K X kuasa M per dengan Z kuasa N. Nanti kita akan cari K lah. Ni bentuk persamaan. Ni bentuk persamaan. Kita tengok contoh cikgu bagi contoh. Cikgu bagi contoh. Ni. Sekejap cikgu nak save. Sekejap. Sekejap nak sekejap. Cikgu ambil contoh dalam buku teks juga. Muka surat 27. Cikgu ambil contoh. Sekejap. Kejap. Ubahan bergabung. Cikgu ambil contoh 22 ni. Kan? Cikgu explain. Diberi Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X. Maksudnya Y berubah secara langsung. Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X. So X kuasa 2. Dan secara songsang. Baca ayat dia. Dan secara songsang. Berubah secara langsung dengan kuasa 2X. Dan secara songsang dengan punca kuasa 2Z. So punca kuasa 2Z ni benda apa? Berjubah sesongsang kena bahagi punca kuasa 2Z. Macam ni lah. Jika Y sama dengan 8 dan X sama dengan 4 dan Z sama dengan 36, ungkapkan Y dalam sebutan X dan Z. Cikgu bagi tahu dah, kalau ada bentuk ni berubah secara langsung ni, kita tak boleh kira. So kita kena buat dalam bentuk persamaan. So bila persamaan, dia ada sama dengan Y sama dengan, dan dia ada K. K X kuasa 2 per dengan punca kuasa Z. Sekarang ni kita nak cari K dulu. So masukkan Y 8, X 4 dan Z 36. So Y ni masukkan 8. X masukkan 4, Z masukkan 36. So jadi apa?
Y masukkan 8, K tak tahu, X masukkan 4 kuasa 2 dan Z 36, punca kuasa 36. So tekan kalkulator, punca kuasa 36 awak dapat 6. 6 darab dengan 8, 6 darab 8 48. So dapat 48 sama dengan K. 4 kuasa 2 kat sini, 4 kuasa 2 kat sini dapat 16. So K sama dengan 48 bahagi 16. So nanti awak dapat K sama dengan 48 bagi 16, dengan kalkulator awak dapat 3. So dapat K 3 kan. Dan awak kena masukkan K ni balik dekat sini. So akan jadi dia terlajak pula. Sekejap mana tadi? Aduh. Ni tadi. Aduh. Ni tadi. Okey, masukkan K balik kat situ. So kita akan dapat Y sama dengan Y je. K masukkan 3, X masukkan X squared, X kuasa 2 per dengan kita salin je balik Z. Kita cuma ganti K sama dengan 3 je. So yang ni dah jawapan dia. Inilah Y dalam sebutan X dan Z. Okey, cikgu buat contoh lagi. Contoh 23. Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara P, Q dan R. Diberi P berubah secara langsung. Okey, kita tulis dulu. P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q. So, Q kuasa 3 dan secara songsang dengan R. Cikgu baca je ayat ni. P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q dan secara songsang dengan R. So, kita tulis dalam bentuk persamaan macam ni lah. So, cikgu kata dah, kalau kita nak kira, kita tak boleh macam ni, kita kena ada sama dengan. P, bila ada sama dengan, kita kena ada K. Kita masuklah. Okey, sekarang ni macam tadi juga kita nak cari K. So, kita cari nilai P, Q, R dalam table, dalam jadual ni yang lengkap. Yang pertama ni lengkap. Ada P, ada Q, ada R. Yang kedua ni, kita tak ada. Ni X tak tahu. Yang ni pun kita tak ada Y. So, kita ambil yang lengkap. P sama 4, masukkan 4. K tak tahu. Q 2. So, 2 kuasa 3. R 0.6. So, apa yang buat? Awak darab 0.6 darab 4. Awak akan dapat 2.4 kan. So, 2.4 sama dengan K. Dan awak selesaikan yang 2 kuasa 3. 2 kuasa 3 dapat 8. So, nak cari K, 2.4 bagi 8 dapat 0.3. So, K kita sama dengan 0.3 lah. So, kita tulis persamaan ni balik dengan K yang dah tahu. 0.3 Q kuasa 3 per dengan R. Okey. So, sekarang ni untuk kita kena cari nilai X dan Y kan. So, kita masukkan P kita 3.6 dan masukkan Q kita 6. So, P 3.6. Q kita 6. R kita X. So, X ni shoot naik atas. So, 0.3 darab dengan 6 kuasa 3. 3.6 ni turun bawah. 3.6. So, dapatlah X sama dengan 18. Kalkulator. Okey. Yang petak ketiga pula nak cari Y kan. Dia bagi P, dia bagi R. So, kita masuk dalam persamaan ni balik. P adalah 0.081. K tadi 0.3. Q tak tahu. Y kuasa 3. Bahagi R 2.7. Okey. So, apa yang kita buat? Kita darab 2.7
Kita bawa atas naik darab. So 2.7 darab dengan 0.081. Dan 0.3 ni kita bawa jadi bahagi. Sama dengan Y kuasa 3. Y kuasa 3 sama dengan ni. Kira. And then awak punca kuasa 3 answer awak lah. Jawapan awak. So akan dapat Y sama dengan 0.9. Okey, tu je dia gabung macam tu je sebenarnya. Dia kalau dah boleh songsang dengan langsung tu, sebenarnya awak dah boleh jawab lah soalan ni. Okey, kita tengok 1.3a ni. Cikgu buat sikit. Tuliskan setiap ubahan bergabung tersebut dalam bentuk ubahan dan bentuk persamaan. Okey, macam mana nak buat 1.3a? Okey. W berubah secara langsung. Okey, W berubah secara langsung dengan punca kuasa 3V. Punca kuasa 3V dan secara songsang dengan X kuasa 2. Macam ni je lah. Yang B, F berubah secara langsung dengan G dan H kuasa 3. Dua-dua ada kat atas. Dan songsang dengan punca kuasa T. Macam tu je lah. C, perwujudan bagi objek A berubah secara langsung dengan jarak yang dilalui J dan secara songsang dengan kuasa 2 masa diambil. Macam ni je. Okey, dia suruh dua dalam bentuk ubahan dan bentuk persamaan. Okey, cikgu baru buat bentuk ubahan ni. Okey, kalau persamaan, cikgu lupa nak buat persamaan. Cikgu tambah. Kalau ni dalam bentuk persamaan, tambah K je. Tambah sama dengan, tambah K, yang lain sama. Okey, itu bentuk persamaan. Ni pun pula bentuk persamaan sama je. F, kita tukar sama dengan, kita tambah K kat sini. Nanti yang lain sama. Okey, yang ni pun sama. A sama dengan tambah K. Lepas tu letak benda yang sama. Okey, kita dah tulis lah bentuk ubahan dah dengan bentuk persamaan dah. Tu je lah. Okey, nombor 2. Masa yang digunakan dalam T jam untuk menyusun kursi di dewan berubah secara langsung. Okey, T berubah secara langsung dengan bilangan kursi. Bilangan kursi dia pakai C. So, C lah. Dan secara songsang dengan bilangan pekerja P orang. Okey, P kat bawah. Okey, diberi bahawa 5 orang pekerja menggunakan masa 2 jam. Alah, terlari pula. Balik tadi. Sorry. Okey, ni. Okey, diberi bahawa 5 orang pekerja. Pekerja pakai apa tadi? P kan? So, P sama dengan 5. Menggunakan masa 2 jam. Masa pakai apa? Masa pakai T kan? So, T sama dengan 2. Untuk menyusun 1000 buah kursi. Kursi pakai apa? C. Kan? So, C sama dengan 1000. Ungkapkan T dalam sebutan C dan P. Okey. Cikgu kata kalau nak ungkap apa-apa kita kena sama dengan dulu. Letak K kat depan kemudian salin J yang benda lain. Okey. T adalah 2. Kita masuk 2. K tak tahu. C 1000. P pula 5. Kita bawa naik atas. 5 darab 2 10. And then 10 bagi 1000. K sama dengan 10 bagi 1000. Kita potong kosong. So kita dapat K sama dengan 1/100. Ungkapkan T dan sebutan K. Awak ambil ni. So, tulis K yang kita dapat tadi. 1/100. Awak darab dengan C. Letak C kat sebelah. Per dengan P. Macam tu je. Okey, cikgu buat lagi satu nombor 3. Diberi M berubah secara langsung dengan kuasa 2N. Dan secara songsang dengan P. Per P. Okey. Macam biasa, kita kena buat sama dengan. Letak K. Dia yang lain tu salin saja.
Okey. So, pertama sekali, dia nak P apabila M 0.8. Tapi kita kena cari K dulu kan. Nak cari K, kita pakai maklumat yang kita ada kat sini. Okey, cari K dulu. So, kita guna ni cari K. So, M kita 4.8. So, 4.8. K tak tahu. Ni X ke apa? Okey, bukan X. Sorry, kuasa 2N kan. Cikgu ubah Ni kuasa 2N. Kuasa 2N. Okey, ni pun sama. So, N 6. Okey, P 1.5. Okey, so awak ambil kalkulator awak, kira lah. 4, bawa shoot ni atas ni. So, 4.8 darab dengan 1.5. Awak dapat 7.2 sama dengan, 6 kuasa 2, 36. Okey. So, nak cari K, 7.2 bahagi 36. Awak akan dapat 0.2. Okey, nak jawab A. P apa? Kalau M 0.8, N 2.4. Okey. Kita tulis dulu yang ni dengan masukkan K ni ke dalam sini. So, akan dapat M sama dengan 0.2 N kuasa 2 per dengan P. Okey. Dah dapat persamaan kita ni, baru kita masukkan M 0.8. Macam A punya soalan lah kan. 0.8, 0.2, N kita 2.4 kuasa 2, and then P kita tak tahu. Okey. So, P shoot ni atas 0.8P. Okey, kita selesaikan yang tu. Kita ambil 2.4, kita kuasa 2. Lepas tu awak darab dengan 0.2. Dapat 1.152. Nak cari P, awak ambil 1.152 ni, awak bahagi dengan 0.8. Dapat 1.44. Cikgu nak buat A je lah. Nak tunjuk kat awak je sebenarnya. Macam nak buat je. Okey. So, cikgu dah tunjuk 2 contoh kat situ. Lagi nak tunjuk apa? Okey. Selanjutnya, kena buat latihan lah bagi faham. Nanti cikgu bagi latihan dekat WhatsApp tu. Okey, apa? Cikgu buat satu lagi soalan. Cikgu nak buat muka surat 32. Sekejap. Cikgu nak buat latihan ni. Kejap Okey, tak ada kat sini. Okey, tak apa. Contoh 24 ni cikgu nak terangkan. Contoh 24. Dia kata tekanan PN pada roda kenderaan sorong berubah secara langsung dengan jisim kereta sorong. Okey, awak jangan risau soalan banyak macam ni. Dia just nak bagi tahu awak maklumat apa? P berubah secara langsung dengan apa? M. Dan secara songsang dengan luas permukaan, panggil apa? L. Kita tulis dulu. P berubah secara langsung dengan M dan songsang dengan L. Yang tu umum boleh kita dapat. Dan cikgu kata kalau macam ni tak boleh kira, kita kena letak sama dengan. Bila sama dengan kena ada K. Okey, first kali kita kena cari K dulu.
Okay, dia mesti bagi maklumat. Dewi bahawa tekanan roda adalah 45,000. Tekanan roda pakai apa? Oh, pakai P. So, kita tahu P adalah 45,000. Apabila jisim kereta 90. Okay, jisim tadi apa? Jisim tadi M. So, M 90. Dan dia kata luas permukaan adalah 0.02. Luas permukaan apa? Luas permukaan tu L. So, L 0.02. Okay, ada 3 maklumat ni, kita bolehlah cari K. So, pakai yang ni Okay, so P 45,000 sama dengan K. M kita 90. L kita 0.02. So, awak darab atas. 45,000 darab 0.02. And then 90 tu bawa ke sebelah kiri jadi bahagi. Awak akan dapatlah K sama dengan 10. Okey. Dan bila dapat K10, masukkan K10 kembali ke persamaan ni. So, akan dapat P sama dengan 10 M per L. Macam itulah. Okey, jawab soalan. Hitung nilai P apabila M 120, L 0.5. Okey, P, M berapa? M 120. L berapa? L 0.5. So, dapatlah P. P sama dengan apa? P sama dengan darab semua dapat 2,400. Ini soalan A lah. Okey. Soalan B. Apakah yang boleh dilakukan supaya tekanan pada roda berkurang jika jisim pada kereta sorong adalah tetap? Okey, apa dia nak kat sini? Dia nak tekanan berkurang. Dia nak P ni berkurang. Okey, kita tengok persamaan ni lah. Kita tengok persamaan ni. Kita tulis. P sama dengan 10 M per L. Okey, apa dia nak? Dia nak P berkurang jika M tetap. Okey, kalau dia nak P berkurang, L kena tambah. L kena naik. Sebab dia bila awak bahagi nombor besar, bila 10M ni bahagi nombor besar iaitu L, P akan jadi kecil. Kecil kan? P akan jadi kecil. Kalau 10M ni bahagi nombor kecil, P akan jadi besar. So, sekarang ni dia nak P akan jadi kecil. Bila P kecil, yang atas ni kena bahagi nombor yang kecil. So, L akan berkurang lah jawapan dia. L akan berkurang. Sebab M tak boleh kacau dah. M dia kata tetap kan. Okey, sampai itu saja. Nanti cikgu bagi latihan. Awak buat dulu. Kalau tak faham, tolong tanyalah. Tapi janganlah tak tengok video terus tanya. Okey, bye.